tindakan boikot produk Israel dan sekutunya? Adakah ianya memberi kesan? Bagaimana nasib pekerja yang dibuang? Dan bagaimana boikot menurut Islam? Ikuti kupasan lanjut bersama saya, Amira Akilah dalam Next Step Focus. Hari ini, genap sebulan perlakuan kejam Zionis Israel yang menyerang dan membunuh rakyat Palestin tanpa henti setiap hari. Sehingga kini, angka kematian yang direkodkan telah pun menghampiri 10,000 orang yang rata-ratanya adalah kanak-kanak, wanita dan warga emas. Rumah, sekolah, masjid, hospital dan semua fasiliti habis musnah dalam serangan yang disifatkan paling gila dalam sejarah pertembungan Israel-Palestin. Sifat kebinatangan Zionis Israel ini nampaknya terlalu sukar ditundukkan walaupun pelbagai kaedah melalui rundingan telah dibuat termasuk melalui keputusan resolusi PBB yang menggesa Israel segera mengadakan gencatan senjata bagi mewujudkan perdamaian kemanusiaan. Selain itu, negara-negara Islam juga telah mula menunjukkan solidariti dengan mengutuk keras kebiadaban Zionis Israel. Sebahagiannya juga telah mengambil tindakan secara politik dengan memanggil duta-duta mereka yang berada di negara sekutu Israel untuk pulang. Di peringkat rakyat, kuasa memboikot produk keluaran Israel dan sekutunya secara besar-besaran dilihat mula membuahkan hasil. Jihad melalui ekonomi ini mula memberi kesan apabila mata wang shekel Israel dikatakan jatuh ke paras paling rendah dalam tempoh 8 tahun. Selain itu, harga-harga saham syarikat-syarikat berkaitan Israel juga mula merosot dan banyak perniagaan mula tutup. Perkara itu turut disahkan Duta Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali, yang mahu tindakan boikot ini diteruskan di seluruh dunia. Walid berkata masyarakat dunia perlu memastikan peristiwa Nakba pada tahun 1948 tidak berulang. Malah menurutnya adalah menjadi tanggungjawab semua pihak memastikan kesedaran mengenai kempen boikot tersebut dapat dipertingkatkan. Sementara itu, aktivis kemanusiaan Hazwani Helmi menyifatkan Zionis Israel sebagai pengecut apabila didakwa telah menggodam laman sesawang yang digunakan untuk menyemak barang serta jenama produk buatan Yahudi. Hazwani berkata akses ke laman sesawang tersebut telah dipesongkan ke sebuah laman YouTube yang memainkan lagu Israel. Jelas Hazwani, ini membuktikan Israel sudah cuak apabila orang ramai mula memboikot barang buatan mereka. Dalam pada itu, kakak kepada Hazwani iaitu Datin Sri Heliza Helmi berkata, orang ramai hendaklah berjihad dan menetapkan dalam hati masing-masing untuk terus memboikot dan tidak lagi menyokong barangan Yahudi. Dalam pada itu, pendakwah selebriti Don Daniel atau lebih dikenali sebagai Ustaz Don menyoal tindakan segelintir individu yang hanya memboikot beberapa syarikat makanan segera sedangkan banyak lagi jenama-jenama syarikat besar yang berasal dari Israel. Ini menyebabkan ada pekerja-pekerja biasa yang terpaksa diberhentikan kerja sedangkan banyak lagi syarikat-syarikat besar pro-Israel dan orang-orang berjawatan besar di dalamnya tidak terjejas. Beliau juga menerangkan bahawa tindakan boikot pernah dilakukan oleh Nabi namun dilakukan dengan penuh hikmah iaitu dengan tujuan untuk memberi iktibar. Bagi Mufti Pulau Pinang pula, boikot ini harus dilakukan oleh semua rakyat sama ada Islam dan bukan Islam kerana isu Palestin adalah isu kemanusiaan sejagat. Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor berkata, negara-negara sekutu Israel khususnya Amerika Syarikat harus disedarkan agar menghentikan dasar double standard. Kononnya merekalah paling menjaga hak asasi, namun dalam isu Palestin, merekalah paling lantang menafikan hak asasi rakyat Palestin. Beliau juga memberi pandangan bahawa bekerja di syarikat pro-Israel adalah dibolehkan jika dalam darurat.
Namun di Malaysia, masih banyak peluang pekerjaan lain yang boleh diceburi. Menurutnya, dengan memboikot produk syarikat berkenaan, sekurang-kurangnya dapat memberi kesedaran kepada pemilik syarikat itu bahawa rakyat Malaysia adalah pencinta keamanan dan kedamaian. Bagi bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pula, masyarakat khususnya orang Islam perlu sentiasa meletakkan pertimbangan akhirat dalam sebarang tindakannya. Ini kerana segala tindakan kita akan dihisap oleh Allah di hari akhirat kelak. Menurut beliau adalah tidak wajar untuk kita menyokong Israel dan sekutunya apabila jelas dan secara terang-terangan wang yang dibelanjakan itu akan dihalakan untuk menumpahkan darah umat Islam. Bagaimanapun, jika syarikat tersebut dimiliki oleh umat Islam dan pada dasarnya hubungan entiti itu amat kecil dengan induk sedangkan mereka bebas daripada membantu Israel seperti syarikat induk, maka perkara itu perlulah dilihat dengan lebih mendalam. Bagi Ketua UMNO bahagian Shah Alam, Datuk Azhari Syari pula, umat Islam di negara ini perlu mengkaji semula tindakan memboikot produk yang dipercayai membiayai program ketenteraan Israel dan serangan ke atas Gaza. Katanya, tiada halangan jika hasil jualan itu terbukti disalurkan untuk aktiviti keganasan tentera Israel. Namun jika tidak, ia hanya menyebabkan rakyat kehilangan pekerjaan. Jika salah sasaran, katanya, pihak yang paling terkesan adalah anak muda Melayu yang sangat ramai terlibat, khususnya sebagai penghantar makanan. Peringatan sama turut diutarakan oleh Dewan Pemuda Ikatan Malaysia yang menggesa pemboikotan harus dilakukan berdasarkan bukti yang jelas dan meyakinkan, bukan sekadar sangkaan atau andaian. Ketuanya Syahir Adnan berkata, pada saat banyak pihak bersolidariti menghukum syarikat pro-Israel, orang ramai perlu berhati-hati untuk tidak menganiaya mereka yang tidak bersalah. Walau bagaimanapun, beliau turut menasihati pekerja-pekerja yang mana syarikat mereka terlibat secara langsung dengan penyaluran dana kepada Israel untuk mencari pekerjaan lain di Malaysia agar hasil pekerjaan yang diterima diberkati. Pada masa yang sama, kata beliau, ini merupakan masa terbaik untuk mempromosikan barangan buatan tempatan. Dalam satu kajian yang dijalankan, tindakan boikot sememangnya mampu memberi tekanan kepada syarikat yang menyokong Israel, khususnya dalam aspek kejatuhan nilai saham. Profesor Emeritus Reid II dari Wharton University berkata, dengan kemajuan internet, kini berita tentang pemboikotan boleh tersebar dengan pantas kepada lebih ramai orang. Untuk menjayakan boikot, Reid berkata gerakan itu juga perlu memudahkan pengguna dengan mencadangkan produk pengganti terhadap barangan yang diboikot. Pada masa yang sama, beliau menggesa tindakan boikot dilakukan secara bersasar terhadap syarikat-syarikat tertentu untuk memberi impak maksimum. Walau apapun, tindakan boikot yang dilakukan ini nampaknya mula memberi kesan terhadap ekonomi Israel. Mungkin dilihat kecil sesetengah orang, namun sekurang-kurangnya boleh menjadi sebahagian hujah di hadapan Allah bahawa kita telah berjihad secara ekonomi untuk membantu saudara kita di Palestin. Satu produk, satu peluru untuk membunuh rakyat Palestin. Syabas buat seluruh rakyat Malaysia. Teruskan boikot. Sekian sahaja Netstep Focus untuk hari ini. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.